Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abahi wa ikhwati al anbiya wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ajma'in. Rijal muslimina kafama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan zakirin wa sabirin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim wa 'ala sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji-pujian bagimu ya Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda serta sahabat-sahabat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami menjadikan kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana dengan taufik dan hidayahmu kami dapat berkumpul dan melaksanakan program PPDA peringkat SK Lubang 6 bagi tahun 2021. Kami juga bersyukur kerana kami dapat membicarakan tentang rajin pemusnah yang merosakkan umat manusia sejagat. Engkau cetuskanlah dalam hati kami ya Allah rasa jijik dan benci terhadap najis dadah dan bahan-bahan lain seumpama dengannya. Ya Allah, peliharakanlah kami dan jauhlah kami dari perkara yang membinasakan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesedaran kepada hamba-Mu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar dadah, rujana agar negara kita sentiasa selamat, aman, makmur dan bahagia. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa mantil faja wa syamatatil a'da wa na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati semua guru penolong kanan, penyelaras PPDA peringkat sekolah, Puan Hajah Rosliza, guru-guru dan seterusnya, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, hari ini 15 Mac kita melancarkan program PPDA peringkat sekolah. Sambutan Minggu Anti Dadah diadakan setiap tahun di sekolah selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia agar program ini yang melibatkan sambutan Hari Anti Dadah peringkat kebangsaan. Jadi di peringkat sekolah kita tidak melepaskan peluang untuk bersama-sama mengikuti program ini. Ada banyak aktiviti yang akan dilaksanakan oleh pihak PPDA peringkat sekolah. Tujuan utama program ini diadakan ialah untuk memberi kesedaran kepada anak-anak betapa bahayanya dadah kepada kehidupan kita. Banyak perkara negatif akan berlaku sekiranya kita terjebak dengan gejala dadah. Jadi sebelum apa-apa perkara yang buruk menimpa diri kita, lebih baik kita tidak terlibat dengan dadah. Jadi saya berharap pihak jawatankuasa program PPDA peringkat sekolah dapat menggunakan peluang selama seminggu ini untuk mengisi ruang-ruang yang ada bagi manfaat anak-anak kita di sekolah ini. Semoga Allah sajalah yang dapat membalas jasa baik semua yang terlibat dengan program anti dadah peringkat sekolah. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan dengan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada menjadi semakin parah. Pengamalan norma baharu dalam membendung penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sahsiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di alam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti co-curriculum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelancongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif. Program-program berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan pulangan keuntungan kepada negara dan masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sihat serta selamat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baharu seperti perlu sentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah. Mesej-mesej kesedaran anti dadah perlu dipergiatkan menerusi media-media baharu bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian,
pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan Lebih Baik Cegah ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah seiring dengan pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Umum mengetahui bahawa permasalahan dadah adalah manifestasi permasalahan sosial yang lain seperti kerapuhan institusi rumah tangga, tahap pendidikan yang rendah, jenayah jalanan serta kemiskinan. Berikutan itu, dalam menangani permasalahan dadah, usaha sebuah syarikat sahaja tidak mencukupi. Usaha kolaboratif secara bersepadu daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan-permasalahan ini di peringkat awal. Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga akan meneruskan sasaran Dadah Terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substan dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti-aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah, akan tetap diteruskan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sewajarnya. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik cegah. Dadah Terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Rania binti Yasir Arafat dari kelas 5 UKM. Untuk pengetahuan semua, tema Hari Anti Dadah pada tahun ini ialah Lebih Baik Cegah. Sajak yang saya akan sampaikan ini bertajuk Dadah Durjana. Dadah, tika dulu kau bagai penawar, pengukir sejarah di bidang perubatan, penyelamat nyawa tika kesakitan. Namun kini martabatmu begitu hina, hadir bumbak najis semata. Kau hanyalah pemusnah generasi dunia. Dadah, kau umpama racun yang mengalir dalam pembuluh darah, bagai jarum yang ditusuk hingga ke tulang. Perik, pedih
Dah. Kau durjana. Hadirmu membawa derita. Hayalan semata cuma. Membawa kesedihan. Mengundang derita sengsara. Dan mengusung kematian. Nukilan bersama MD RZ dan adik-beradik. Bahawasanya kami, murid Sekolah Kebangsaan Hulu Benam, berikrar untuk menjauhkan diri daripada dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat, menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamal cara hidup sihat dan cergas, menyediakan diri untuk mengisi keperluan wawasan dan membantu segala usaha bagi membebaskan negara Malaysia dari ancaman dadah. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah durjana, kau penghancur bangsa,